Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita di dalam pengajian pada petang ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tadabbur menerusi suratul Waqiah, sambungan kepada ayat yang keempat. Ya, kita akan baca ayat yang keempat sehinggalah kepada ayat yang ketujuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat terjemahan daripada ayat keempat sehingga ayat yang ketujuh yang kita bacakan tadi. Allah Ta'ala berfirman dengan mafhumnya. Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sebenar-benar goncangan dan gunung ganang dihancur lebur dengan selebur-leburnya. Ayat ke-6, lalu menjadilah ia debu yang bertebaran. Ayat yang ke-7, dan kamu wahai manusia pada ketika itu menjadi tiga puak yang berlainan keadaannya. Baik, daripada ayat yang keempat kita bacakan tadi sehingga pada ayat yang ke-7, ayat ini Allah mengisarkan berkenaan dengan kedahsyatan peristiwa hari kiamah. Kedahsyatan peristiwa hari kiamah. Ayat sebelum ni yang kita telah pun bincangkan berkenaan dengan pengajaran daripadanya menerangkan tentang kebenaran hari kiamat itu adalah peristiwa yang benar-benar berlaku atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Adapun pada ayat keempat ini sehingga ayat ketujuh adalah Allah mengisarkan berkenaan dengan kedahsyatan peristiwa hari kiamat dan kehancuran alam. Dan kehancuran alam. Baik, kita lihat daripada ayat yang keempat yang kita bacakan ini, ya. Baik. Allah Ta'ala bila nak menggambarkan tentang kedahsyatan hari kiamah, apa yang Allah Ta'ala gambarkan, yang Allah sifatkan, iaitu Allah mensifatkan bagaimana bumi ini bergoncang dengan goncangan yang amat dahsyat. Allah kata, idza rujjatil ardu rajja. Okay, kalau kita tengok, sebelum kita nak pergi pada pengajaran ni, kita tengok segi tafsir. Perkataan rajja dalam bahasa Arab maknanya menggoncangkan goncangan di antara atas ke bawah, bawah ke atas, dan kanan ke kiri, kiri ke kanan. Itu dalam bahasa Arab dipanggil rajja. Contohnya kalau kita ada benda ni kan. So kalau rajja dalam bahasa Arab, kita goncang macam ni. Kemudian kita goncang juga ke kanan dan ke kiri. Begitu. Itu orang Arab memanggil istilah perkataan rajja. Tapi kalau sekadar macam kita goncang macam ni saja, tanpa bertukar-tukar arah, itu dipanggil istilah zalzalah. Yang kita baca dalam ayat Quran yang lain, Allah sebut idza zulzilatil
ardu zilzalaha. Maknanya goncangan itu tidak merangkumi semua semua arah. Ya, macam goncangan bumi. Idza zulzilatil ard. Bila bumi ni bergoncang. Goncang itu hanya dalam satu hala saja. Ya, satu arah saja. Tapi kalau Allah guna perkataan rajja, maknanya goncangan itu berlaku dalam semua arah. Ya, berlaku dalam semua arah. Baik. Maka di sini kita nak mengambil beberapa pengajaran yang penting. Yang pertama, ayat ini Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita iaitu mengenai kehancuran segala binaan dan kehidupan. Bila Allah goncangkan bumi ini dengan goncangan yang sangat-sangat dahsyat, dengan goncangan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah kehidupan manusia di atas muka bumi, iaitu goncangan gempa bumi. Tak pernah berlaku sedahsyat gempa yang terjadi menjelang hari kiamat. Kerana gempa yang Allah maksudkan dalam peristiwa hari kiamat ini adalah gempa yang menghancur lumatkan semua kejadian yang berada di atas permukaan bumi dan juga menghapuskan segala kesan-kesan, tanda-tanda kehidupan yang hidup di atas muka bumi. Maknanya bila Allah kata idza rujjatil ardu rajja, maknanya Allah nak bagikan padang bumi ini menjadi padang yang lapang, menjadi padang yang kalau kita tengok seolah-olah kita tak menjangkakan dahulu pernah ada penempatan, pernah ada kediaman, pernah ada kehidupan di atas alam itu. Nah, itu makna rajja. Maka dekat sini Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita dahsyatnya hari kiamat ni sehingga kan hancur lebur segala kehidupan, segala binaan yang pernah dibina di atas permukaan bumi Allah Ta'ala. Ini bila berlaku goncangan itu, kalau kita menyaksikan keadaan bumi selepas daripada goncangan itu, maka kita melihat seolah-olah ia adalah merupakan satu tanah yang sangat-sangat lapang, yang seolah-olah tidak ada sempadan daripada hujung dan pangkalnya. Nah, ini yang pertama. So apa Allah Ta'ala nak mengatakan? Allah Ta'ala nak mengatakan kepada kita di sini bahawasanya tidak ada makhluk yang akan hidup, tidak ada makhluk yang akan hidup ya di atas muka bumi ini, melainkan yang akan hidup hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quranul Karim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang bermaksud semua makhluk yang diciptakan itu akan fan. Fan ni maknanya akan musnah, binasa. Yang akan kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dzul jalali wal ikram, yang maha mulia lagi maha lagi maha tinggi kedudukannya. Ya. Baik. Itu pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil daripada ayat yang kita bacakan ini. Okey. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang keempat, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, bila Allah Ta'ala bersumpah dengan bila Allah Ta'ala menggambarkan bumi ini digoncang, apa maksudnya? Iaitu Allah Ta'ala nak menyatakan bagaimana bumi ini akan memuntahkan segala apa yang terdapat di dalam isinya. Maknanya yang berada di dalam perutnya. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain, Allah menyebutkan wa alqad ma fiha wa takhallat. Dan bumi ini akan memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya wa takhallat. Dan bumi ini akan menjadi kosong. Maknanya bumi ini akan menjadi kosong, maknanya
tidak ada isi di dalamnya. Baik. Itu juga memberi kepada maksud idza rujjatil ardu rajja. Baik, apa pengajaran yang Allah nak sebutkan? Allah nak ceritakan bila bumi ini memuntahkan, meluahkan, mengeluarkan segala isi dalaman yang berada dalam perut bumi itu, ini nak menggambarkan bahawasanya peristiwa hari kiamat adalah merupakan hari kehidupan. Hari kebangkitan. Ya, maknanya hari kiamat adalah hari manusia akan dihidupkan semula dan hari manusia akan dibangkitkan semula untuk mereka dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diadili, dihitung dan dihisab, dibalas dan diganjari. Jadi kat sini bila Allah sebut tentang bumi itu digoncang, kenapa ia digoncang? Kerana nak mengeluarkan, nak mengeluarkan manusia yang berada di dalam perut bumi itu, seperti mana Allah sebut dalam ayat yang lain, wa idzal quburu bu'thirat. Apabila kubur itu akan dibongkarkan. Dibongkarkan di situ maknanya apabila manusia dihidupkan semula, dibangkitkan semula, diberikan kehidupan semula untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya dekat sini menunjukkan kepada kita hari kiamat adalah hari kehidupan yang abadi. Tidak ada kehidupan yang lebih abadi, yang lebih kekal, melebihi kehidupan pada hari kiamat. Dan kemudian tidaklah ada hari manusia yang paling takut dan yang paling gentar untuk berdiri di mahkamah Allah melainkan ketika saat hari peristiwa kiamat, manusia itu dihisab dan ditimbang amalan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa bussatil jibalu bassa. Bila bumi ini digoncang dengan goncangan yang teramat-amat dahsyat, yang kita dah sebut tadi, goncangan itu mematikan segala kehidupan yang hidup di atas muka bumi ini, semuanya akan mati, semuanya akan binasa, dan menunjukkan bagaimana bumi ini juga akan mengeluarkan, akan memuntahkan balik manusia yang pernah dikebumikan di dalamnya untuk mereka dihidupkan semula. Baik, cuma kita nak sebut kat sini, Allah Ta'ala kata, wabussatil jibalu bassa, iaitu adalah apabila bukit itu telah dilumatkan dan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Gunung ganang, ya, wabussatil jibal. Jibal ni maknanya gunung, bukan bukit, ni silap. Okey, kenapa Allah Ta'ala selepas menyebutkan tentang gempa, Allah menyebutkan tentang bukit? Kerana bukit menjadi salah satu daripada tempat persembunyian manusia atau tempat manusia berlindung. Maknanya bila manusia jauh daripada rumahnya, apabila manusia jauh daripada tempat pembinaan untuk mereka berteduh, untuk mereka berlindung, bila mereka tak jumpa rumah, tempat binaan yang kukuh dan sebagainya untuk mereka berlindung diri, maka menjadi satu sunnatullah, menjadi satu daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia itu akan pergi untuk mendapatkan perlindungan dan teduhan di kawasan pergunungan dan bukit-bukit. Itu satu. Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang kehancuran bukit, ataupun gunung. Yang kedua, kerana dalam semua ciptaan yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, ciptaan yang paling kukuh, ciptaan yang paling keras, ciptaan yang paling kuat, ciptaan yang paling utuh, dan juga yang tidak mampu untuk digugat kekuatannya adalah merupakan gunung ganang. Adalah merupakan gunung ganang. Ya.
Maka disebabkan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kedahsyatan hari kiamat ini dengan Allah menggambarkan kepada manusia agar manusia dapat melihat gunung yang begitu keras, gunung yang begitu besar, gunung yang begitu kukuh pun Allah Ta'ala boleh hancur leburkannya, leraikannya dan menjadikan gunung dan bukit bukau itu adalah seperti debu-debu yang berterbangan. Kalau kita baca dalam Quran, punya dahsyat tiupan sangkakala tu, punya dahsyat goncangan bumi itu digoncangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui tiupan sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil, nak gambarkan betapa dahsyatnya dia, sehingga kan gunung adalah binaan yang paling kukuh, yang paling kuat untuk menjadikan bumi ini stabil pun akan hancur lebur, dan Allah sifatkan gunung akan berubah menjadi beberapa perkara. Yang pertama dalam ayat Quran Allah sebut haba'an mansura. Bayangkan gunung tu boleh berubah menjadi debu, macam debu yang jatuh dekat atas kulit badan kita. Yang kedua, ada juga ayat Quran yang menyebutkan Allah jadikan gunung ganang dan bukit bukau itu kal farashil wa takunul jibalu kal farashil manfush. Allah jadikan gunung-gunung ganang tu yang begitu besar dan berat itu kelihatan seperti ringan umpama bulu-bulu ayam. Bayangkan bulu ayam ni kalau kita baling dia ke udara pun dia tak cepat jatuh kerana dia ringan. Kalau kita tiupkan dia dengan kipas ke, dengan angin ke, maka dia cepat senang untuk terbang, ya, senang untuk dia bergerak dan seumpama dengannya. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita satu kefahaman yang menggambarkan bahawasanya kedahsyatan hari kiamat tu sehinggakan manusia tidak mendapat apa-apa sebarang tempat berlindung, manusia tidak mendapatkan sebarang tempat berteduh, manusia tidak akan mendapatkan sebarang tempat untuk mereka menyelamatkan diri bersama dengan ahli keluarga mereka, menghiburkan diri bersama dengan teman-teman mereka, melainkan gunung-gunung itu pun tidak terkecuali Allah Ta'ala jadikan ianya hancur lebur, berkecai, umpama debu-debu yang berterbangan. Atau umpama sebagai ayat yang lain menyebutkan bulu-bulu ayam yang ditiupkan oleh angin. Bahkan sebahagian daripada ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan Allah menjadikan gunung-gunung itu adalah seperti disebutkan apa dari Al-Quran tu? Ya. Allah Ta'ala jadikan ia adalah seperti tanah yang runtuh. Ya. Watasirul jibalu sayra. Allah kata. Dan gunung ganang tu akan cair. Dia akan cair seperti cairnya ais. Kerana dahsyatnya goncangan itu, dia boleh cair. Mana dia akan lerai runtuh dengan begitu cepat seperti ais yang begitu cepat cair di waktu ketika panas yang terik. Menyebabkan banyak manusia yang akan terbunuh atau terkambus disebabkan oleh kerana runtuhan bukit-bukit dan gunung-gunung tersebut. Ya. Sekejap. Okay, baik. Kemudian kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang gunung ganang? Selain pada nak katakan bahawasanya hari akhirat tidak ada bagi manusia tempat untuk mereka berteduh. Tidak ada bagi manusia tempat untuk mereka berlindung. Tidak ada bagi manusia tempat untuk mereka bersembunyi. Sebaliknya semuanya akan dizahirkan, semuanya akan dijelaskan, semuanya akan dipaparkan dan semuanya akan dihadapkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, yang seterusnya, mengapakah ia juga disebut tentang
persoalan yang berkaitan dengan gunung dekat sini, dia ada dua maksud. Satu, nak menggambarkan tempat, ya, tempat persembunyian dan tempat berteduh dan tempat menyembunyikan diri. Satu lagi, ia memberi kepada maksud bagaimana ada sebahagian daripada amalan-amalan manusia yang tidak diterima dan diganjari, bahkan ianya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita tengok kenapa Allah menyebutkan tentang gunung-gunung dekat sini, kerana kalau kita tengok dalam sebahagian ayat Al-Quran yang lain, ya, dalam ayat Quran yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Kalau dalam surah Waqiah ini disebut haba'an mumbatha, dalam surah Furqan disebut haba'an manthura. Maka dekat sini nak menggambarkan hari kiamat juga adalah hari di mana selain pada manusia tak ada tempat berteduh, tempat berlindung, tempat bergantung, tempat bersembunyi, tempat berlindung diri. Tapi nak menyatakan bahawasanya hari kiamat juga adalah merupakan hari di mana manusia itu amalan-amalan mereka ditolak oleh Allah, amalan-amalan mereka tak diganjari oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Furqan yang menceritakan tentang berapa ramai orang yang bawa amalan-amalannya bertemu dengan Allah, lalu Allah Ta'ala menjadikan amalannya itu adalah seperti debu-debu yang berterbangan. Ya, okey, baik. Jadi kat sini menunjukkan kepentingan untuk kita memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mengganjari dan menerima seluruh amalan yang kita kerjakan. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang seterusnya. Kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Allah Ta'ala menjadikan gunung-gunung yang begitu kuat, kukuh, yang keras, itu ia bertukar menjadi haba'an mumbatha. Ya? Haba'an mumbatha, maknanya menjadi seperti debu-debu yang bertebaran. Debu-debu yang bertebaran. Baik. Dekat sini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita kedahsyatan peristiwa hari kiamat ini, sehinggakan sesuatu yang tidak mampu digambarkan oleh akal dan juga rasional manusia. Apa sebenarnya yang nak disampaikan? Bila Allah Ta'ala kata, gunung-gunung ini pun boleh berubah menjadi debu. Dari segi hukum akal, mungkin kita tak dapat faham dan tak dapat bayang macam mana gunung ni boleh berubah menjadi serpihan debu. Daripada sekeras-keras, sebesar-besar, ia berubah menjadi yang paling besar, menjadi yang paling halus, dan yang paling kecil, dan yang paling ringan daripada yang asalnya yang paling tinggi, yang paling berat dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita satu mesej pengajaran yang Allah nak sampaikan, haba'an mumbatha dekat sini, nak menunjukkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala sehinggakan bukit yang begitu besar, yang begitu kukuh, yang begitu keras, yang begitu tinggi pun akan hancur lebur, akan menjadi selemah-lemah dan sehalus-halusnya disebabkan kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan kerana taat kepada perintah Allah Ta'ala. Walaupun Allah taat pada perintah Allah, dengan Allah memerintahkan supaya bumi ini dihancurkan, ya, bersama dengan apa yang ada di dalamnya, maka langit antara yang menerima, ya, dan juga langit juga menjadi salah satu, bumi juga dan bukit bukau juga menjadi salah satu daripada binaan-binaan ciptaan-ciptaan Allah yang akan tunduk dan hancur
Line terputus atau saya seorang je tak dengar? Rasa line putus kot. Ada QR pun tak dengar. Ustaz punya tak ada ni, kita ada. Oh, Ataupun oh dah ada dah. okay. Ustaz mute. Ish. Hilang dah. Okey, baik. So Allah Ta'ala nak menggambarkan kekuasaan keagungan Allah Ta'ala sehingga kan makhluk seperti gunung yang begitu keras, yang begitu kuat, yang begitu kukuh pun boleh berubah menjadi sehalus debu. Kerana takutkan Allah. Taatkan kepada Allah. Sebab tu kalau kita baca dalam ayat Quran yang ni Allah sebut inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sesungguhnya sekiranya kami menurunkan perintah Allah, agama Allah ini ke atas langit dan bumi, ya, maka nescaya langit dan bumi pun enggan untuk memikul tanggungjawab itu, tapi yang akan memikulnya adalah manusia. Ya, maknanya nak menunjukkan bila Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala berkehendak bumi ini hancur kerana murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kehendak Allah, maka gunung yang begitu keras itu pun akan lebur dan berkecai kerana takutkan pada Allah. Bayangkan ini satu pengajaran yang sangat penting. Bumi pun akan menjadi seperti halus debu, langit yang begitu luas pun akan bertukar menjadi setitik air. Ya, sebab tu dalam ayat Quran Allah sebut wa kana arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya arasy Allah ini akan berada di atas air. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Arasy Allah ni akan berada di atas air. Sebab bila menjelang hari kiamat, langit dah tak ada, gunung apa ni, bintang-bintang apa semua ni dah tak ada dah. Ya. Maka ini nak menggambarkan bagaimana kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Maka kita sebagai manusia yang Allah berikan akal, yang Allah berikan hati, yang Allah berikan ilmu, sudah pastilah kita lebih berhak untuk mengambil pengajaran ini dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding daripada sebuah gunung, ya, ataupun sebuah bukit. Baik. Kemudian ayat ini juga fakanat haba'an mumbatha, Allah menggambarkan bagaimana adanya gunung-gunung ini akan berubah menjadi debu-debu. Itu juga memberi satu isyarat, memberikan satu isyarat bagaimana ini saya dah sebut tadi, ada sebahagian manusia yang Allah Ta'ala jadikan mereka amalan-amalan mereka itu ditolak oleh Allah, ya, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, sehingga kan amalan mereka itu menjadi seumpama debu yang ringan. Maknanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat ini menggambarkan tentang apa? Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang situasi golongan orang-orang yang muflis pada hari kiamat. Sehingga kan kalau gunung kerana takut pada Allah boleh berubah, bertukar menjadi debu, demikian juga langit berubah menjadi setitik air, maka demikian juga manusia yang balik dengan amalan yang begitu banyak, namun ia akan berubah seperti sebelah sayap seekor nyamuk. Ini sebagaimana disebutkan di dalam
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kita nak tengok apakah alamat-alamat al-muflisun, orang-orang yang muflis, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, atadru manil muflis, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Maka jawab sahabat, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang muflis tu orang yang tak ada duit dinar, tak ada duit dirham dan tidak ada harta-harta. Maka jawab Nabi SAW, al-muflisu min ummati, orang yang muflis di kalangan umatku, siapa yang datang pada hari kiamat dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, tetapi dia juga pernah mencela orang, memfitnah orang, memakan harta orang dan menumpahkan darah dan juga memukul orang, lalu diambil daripada kebaikannya sedikit demi sedikit. Jika habis kebaikannya sebelum Allah mengadilinya, maka akan diambil dosa-dosa orang lalu diletakkan di atas timbangannya, kemudian dihumbankan ia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pertama sekali kita nak tengok apakah alamat dan ciri-ciri yang digambarkan oleh para ulama tentang sifat orang-orang yang muflis. Okey. Yang pertama, orang yang muflis itu adalah orang-orang yang tidak, ciri yang pertama ya, iaitu orang-orang yang tidak seimbangkan di antara hak Allah dengan hak manusia. Maknanya hablum minallah tapi tak ada hablum minannas, ataupun hablum minannas tapi tidak ada hablum minallah. Itu salah satu ciri dia. Ada orang buat amalan bagus tapi dengan manusia tak bagus. Ada orang dengan manusia bagus tapi sangat banyak dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang kedua, ciri sifat orang yang muflis itu adalah merupakan orang-orang yang menghimpunkan antara kebaikan dan kejahatan. Berdasarkan hadis tadi kan, Nabi kata dia semayang banyak, tapi buat dosa dengan orang pun banyak. Last sekali, kebaikan yang banyak tu habis disebabkan kerana dosanya kepada orang tadi. Jadi kat sini menunjukkan ciri-ciri yang kedua bagi golongan orang yang muflis itu adalah orang yang mengerjakan kebaikan, dalam masa yang sama dia mengerjakan kejahatan ataupun kemaksiatan. Dia mengerjakan kejahatan dan juga kemaksiatan. Yang sepatutnya dia banyak buat kebaikan dan juga dia menjauhkan diri daripada melakukan kejahatan ataupun kemaksiatan. Yang ketiga, tanda-tanda dan ciri-ciri alamatnya. Ciri-ciri yang ketiga adalah mereka yang banyak melakukan penganiayaan dan penindasan kepada hak sesama manusia. Di antara ciri-ciri orang yang muflis, kalau dia banyak melakukan dosa dengan sesama manusia, walaupun dosa dengan Allah Subhanahu wa taala mesti ada juga dosa kan. Tapi dosanya itu semua ditaubatkan, semuanya dibersihkan, diminta ampun pada Allah, melainkan dosanya kepada sesama manusia, dia tidak meminta halal dan dia tidak meminta maaf kepada orang yang dia berlaku salah itu. Ya. Okey, baik. Okey. Okey, yang seterusnya. Ini juga satu pengajaran yang sangat penting. Okey. Antara disebutkan dekat sini, baik.
Kat sini kalau kita tengok, diuraikan antara ciri-ciri sifat orang yang muflis itu juga adalah merupakan orang-orang yang berasa bangga dan ujub dengan amalan yang ia lakukan. Ya, merasa ujub dan bangga dan ta'ajjub dan besar diri dengan amalan yang dia lakukan. Ya. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis tu, Nabi banyak sebut amalan-amalan yang zahir. Solat, zakat, maknanya benda yang orang boleh tengok. Benda yang orang nampak. Ya. Jadi bila orang nampak ni, orang boleh tengok ni, so menimbulkan kepada sifat riya, ujub dan takabur. Ya, menyebabkan akhirnya Allah rosakkan amalan-amalan mereka itu. Okey, kemudian kita lanjutkan kepada ayat yang ke-7 sebagai ayat penutupnya. Allah kata apa kat sini? Wa kuntum azwajan thalatha. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan manusia itu terbahagi kepada 3 golongan. Azwaj. Okay, kita tengok dulu, dalam bahasa Arab perkataan azwaj ini memberi kepada beberapa maksud. Maknanya Allah Ta'ala nak menggambarkan pada kita dalam ayat ini, manusia pada hari kiamat ni ada beberapa kategori, ada beberapa kumpulan dan golongan. Yang pertama, azwaj kat situ maksudnya adalah merupakan setiap di antara kita ini akan memiliki teman. Azwaj ni maknanya teman. Sebab itulah pasangan kita dipanggil zauj dalam bahasa Arab. Dia lah teman hidup kita. Macam itulah. Teman hidup kita. Pasangan hidup. Samalah tu. Maksudnya apa? Maksudnya setiap manusia itu pada hari kiamat mereka akan bersama dengan amalan mereka masing-masing. Siapa yang buat amalan baik, amal solehnya akan bersama menemaninya. Siapa yang buat amalan yang tidak baik, maka amalan yang tak baik akan bersama dengannya dan menemaninya. Ya, siapa yang banyak berbuat ketaatan, kebajikan, sedekah dan apa saja kebajikan itu akan bersama dan menemaninya. Begitulah sebaliknya jika dia tidak melakukan kebaikan, jika dia seorang yang taleh, orang yang tidak saleh dan sebagainya, maka yang akan menemaninya adalah amalan-amalannya yang tidak baik. Itu satu. Yang kedua, azwaj itu maknanya pada hari akhirat manusia bukan akan duduk bersama dengan teman amalannya, tetapi azwaj dekat sini juga merujuk kepada maksud manusia pada hari kiamat itu akan bersama-sama dengan azwajnya, maknanya ketua mereka. Sebab itu suami dipanggil zaujun. Sebab apa? Sebab suami ketua kepada isteri atau ketua keluarga. Dan isteri pula dipanggil zaujatun. Sebab isteri adalah ketua kepada anak-anak suami. Sebab itu dipanggil zauj. Maka kat sini menunjukkan pada kita wa kuntum azwajan thalatha, manusia pada hari akhirat mereka ini juga sebahagiannya akan mengikut jenis kumpulan yang akan bersama dengan ketua-ketua mereka, ikutan mereka, idola mereka, idola ke idola mereka, ya. Siapa orang yang mereka banggakan, siapa orang yang mereka puja, siapa orang yang mereka ikuti dan sebagainya, lalu mereka akan dibangkitkan bersama dengan golongan-golongan ini. Sebab itu dalam ayat Quran pun Allah Ta'ala disebut yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari kiamat itu setiap manusia akan mengikut dan menurut siapa ketua-ketua dan siapa pimpinan-pimpinan mereka. Suatu penting bila kita nak hidup ni, kita kena pilih teman yang baik. Kita perlu pilih ikutan yang baik.
Kita perlu pilih ketua yang baik, kita perlu pilih contoh yang baik supaya ia menjadi contoh yang terbaik buat diri kita dan ia menjadi salah satu asbab untuk kita dapat bersama dengan mereka pada hari kiamat dan mereka dapat memberikan kebaikan dan syafaat kepada kita insya-Allah. Jika diizinkan oleh Allah. Baik, yang ketiga, wa kuntum azwajan thalathah kat sini, maka ia merujuk kepada maksud manusia itu terbahagi kepada 3 golongan. Azwaj kat situ memberi kepada maksud golongan. Maknanya Allah nak ceritakan manusia pada hari kiamat, mereka terbahagi kepada 3 golongan. So azwaj ni ada 3 lah. Satu maknanya teman, 2 maknanya yang kita dah sebut dah tadi, Allahu Akbar. Yang pertama disebutkan sebagai pasangan, teman ataupun pasangan. Dan yang kedua adalah ketua ataupun pimpinan, contoh, idola. Dan yang ketiga adalah merupakan kumpulan. Wa kuntum azwajan salasah, maknanya kamu pada hari kiamat terbahagi kepada 3 kumpulan yang paling besar. Siapa dia? Kalau nak ikutkan dalam Quran, manusia ni bukan terbahagi kepada 3, tapi terbahagi kepada beberapa bahagian lah. Tapi dalam setiap bahagian-bahagian tu dia ada pecahan-pecahan dia pula. Contoh, yang dasarnya 3. Satu dipanggil golongan as-sabiqun. Dalam as-sabiqun tu, dia ada golongan muqarrabun, dia ada golongan muhsinun, dia ada golongan mukhlasun, dia macam-macam. Adapun yang kedua, golongan ashabul yamin. Dalam ashabul yamin tu pun ada golongan yang bertakwa, golongan yang beriman, dia ada pula. Dan yang ketiga, ini yang paling dasar lah, yang paling basic dia, iaitu golongan golongan ashabus shimal, golongan kiri. Atau tapi dalam golongan kiri ni pun ada pecahan dia pula, ada pembahagian dia pula. Ada termasuk daripadanya dia bukan dipanggil golongan ashabus shimal, tetapi mereka ini dipanggil sebagai golongan Allahu Akbar, dipanggil sebagai golongan apa tu? Apa dah saya? Okey. Dipanggil sebagai golongan ashabu al-wara. Maknanya dalam ashabus shimal tu pula dia ada pecahan dia. Dia ada pecahan dia. Dalam golongan kiri tu dia ada pecahan dia. Satu dipanggil ashabul wara, maknanya orang yang menerima buku suratan amal daripada arah belakang dia. Malaikat yang menyerahkan buku tu pun tak nak pandang muka dia. Bahkan beri itu dalam keadaan menoleh wajah, dan mereka menerima buku itu pun dengan arah belakang mereka tanpa mereka ditatap oleh para malaikat yang menyerahkannya, sehingga menyebabkan mereka tidak layak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Okey, baik. Kemudian kita tengok kat sini, itu maksud daripada perkataan azwajan. Ya, maksud daripada perkataan azwajan. Okey, kat sini kita nak tengok apa tadi dia sudut tafsir, sekarang kita nak tengok apakah pengajaran yang boleh kita ambil. Okey, pengajaran kat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya setiap di kalangan manusia akan ditentukan kemuliaan, kedudukan dan penghinaan baginya pada hari kiamat. Seperti mana kita dah baca pada ayat sebelum ni, Allah sebut hari kiamat itu adalah hari khafidatun rafi'atun. Hari yang ada Allah rendahkan seseorang, ada hari Allah Ta'ala tinggi dan muliakan seseorang. So, siapa golongan yang Allah hinakan dan siapa golongan yang Allah muliakan? Golongan yang Allah muliakan itu golongan as-sabiqun, golongan al-muqarrabun, golongan ashabul yamin. Adapun golongan yang Allah hinakan itu, ia ada juga, iaitu golongan ashabus shimal.
Kemudian ashabul wara, ya, golongan ashabul wara. Siapa ashabul wara ni? Yang malaikat serah daripada arah belakang, dia menerima buku catatan amal itu pun daripada arah belakang. Berbeza dengan ashabu shimal yang tidak masuk dalam kategori yang kedua itu, iaitu mereka sekadar menerima buku dengan tangan kiri tapi bukan menerima buku daripada arah belakang. Ya. Cuma yang kau terima dengan tangan kiri ni pun dah cukup teruk lah. Ya, kerana dia termasuk di antara golongan yang sukar hisabnya. Sebab Allah dah kata dalam Quran, fa amman utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sesiapa yang dah terima buku suratan amal dengan tangan kanannya, maka akan dihisab baginya dengan hisab yang mudah. Dengan hisab yang mudah. Baik. Okay, kita sambung. Allah. Okay, kita masuk dalam tinggal golongan tadi. Seterusnya kita ambil pada tadabbur yang ketiga daripada wa kuntum azwajan thalathah. Okey, kita sebut dah tadi kan, makna zauj tadi kan. Kemudian ada juga para ulama yang mengatakan manusia pada ketika itu bukan ikut kumpulan saja, bukan ikut amalan saja, bukan ikut siapa bersama siapa mereka bersahabat, berkenalan dan sebagainya, tapi masuk wa kuntum azwajan thalathah dekat situ juga adalah manusia pada hari kiamat, ya. Manusia pada hari kiamat mereka akan ditempatkan bersama-sama dengan ahli-ahlinya. Ya, manusia itu akan ditempatkan pada hari kiamat bersama dengan ahli-ahlinya, ya, dan juga mereka akan membawa 5 perkara pada hari kiamat. Berdasarkan 5 perkara itulah menyebabkan mereka terbahagi kepada 3 golongan yang besar ini. Sebenarnya dia ada banyak lagi golongan-golongan tu, tapi tak disebut kerana dia hanya masalah teknikal, jadi Allah Taala tak sebutlah, ya, kerana dia bukanlah satu perkara yang penting untuk disebut, ya. Tetapi yang dijelaskan dekat sini, maksud wa kuntum azwajan thalathah dekat situ adalah merujuk kepada setiap manusia itu pada hari kiamat mereka akan ditempatkan, ya, di tempat-tempat yang telah ditentukan bagi mereka. Ya, tempat-tempat yang telah ditentukan bagi mereka pada hari kiamat. Sebab tu mereka memerlukan berdasarkan 5 perkara inilah mereka akan ditentukan di mana tempat mereka diletakkan pada hari kiamat. Okey. Yang pertama, ditentukan seseorang itu pada hari kiamat adalah berdasarkan kepada agamanya. Berdasarkan kepada agamanya. Ini asas yang paling pertama. Sebelum Allah Ta'ala nak bahagikan manusia kepada 3 ke, kepada 4 ke, kepada berapa ke, ya. Tapi salah satu daripada benda yang menjadi ukurannya, penilaiannya adalah agama. Kalau agamanya lagi bagus, agamanya lagi beriman, agamanya lebih bertakwa, maka ini menunjukkan orang tu masuk dalam 3 golongan. Salah seorang daripada 3 golongan itu iaitu golongan as-sabiqun. Yang kedua, yang menjadi penilaian untuk seseorang itu dibahagikan mengikut kelompok yang mana, bukan berdasarkan kepada akidah dan iman saja, tetapi adalah berdasarkan kepada tujuan dan keikhlasan. Sebab orang munafik, dia tak akan masuk dalam golongan muqarrabun, dia tak akan masuk dalam golongan as-sabiqun, tapi dia akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam golongan yang ashqiya, iaitu golongan yang Allah sebut dalam Quran, qad
apa tu apa dalam Al-Quran tu saya lupa dah. Yang Allah Ta'ala sebut orang yang paling celaka. Wasayujannabuhal sorry bukan. Itu lain. Bukan wasayujannabuhal atqa. Bukan. Yang Allah Ta'ala sebut. Lupa dah. Tapi Allah Ta'ala sebut orang yang paling celaka itu al-ashqa. Siapa al-ashqa itu? Iaitu golongan orang-orang yang masuk dalam kategori yang kita sebutkan tadi, bukan kategori golongan orang-orang yang Allah tempatkan dia berdasarkan iman dia yang betul, tapi kufur dia, syirik dia. Ini asas pertama. Asas pertama adalah berdasarkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati kita dalam keadaan agama Islam, dalam keadaan beriman. Yang kedua, yang menjadi penilaian kepada tiga golongan ini adalah berdasarkan keikhlasan. Nawaitu. Atau orang munafik, walaupun dia Islam dari segi zahirnya, tapi dalamnya itu dia tidak ikhlas, dia berpura-pura, dia bersifat munafik, maka Allah akan letakkan dia bersama dengan golongan tiga yang celaka tu, iaitu golongan ashabu al-mash'amah ataupun ashabus syimal. Yang ketiga yang menjadi penilaian untuk manusia dibahagikan kepada tiga golongan ini, sama ada yang baik, yang sederhana ataupun yang teruk, itu golongan kiri, adalah berpandukan kepada selain daripada iman dan akidah, selain daripada keikhlasannya. Yang ketiga adalah amal salehnya. Kalau amal salehnya lebih baik, amal salehnya lebih bagus, maka Allah Ta'ala akan letakkan dia dalam golongan as-sabiqun atau dalam golongan ashabul yamin. Kalau amal salehnya tak ada, ya, tak baik, dosanya lebih banyak, maka akan diletakkan di dalam golongan ashabus syimal. Dan yang keempat yang menjadi penilaian kepada manusia terbahagi kepada tiga golongan ini adalah berdasarkan kepada yang disebutkan kepada akhlaknya. Berdasarkan kepada akhlaknya. Sebab tu akhlak golongan as-sabiqun, akhlak golongan al-muqarrabun tak sama macam golongan ashabul yamin. Apatah lagi ashabus syimal. Ashabus syimal ni semua orang yang karakter tak bagus ni. Jadi geng hasad, geng bakhil, semua sifat-sifat yang madhmumah. Tapi orang yang memiliki golongan ashabul yamin, dia ada sebahagian daripada sifat mahmudah, tapi golongan as-sabiqun tu adalah akhlak yang paling terbaik sekali. Ya, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, seseorang itu dibahagikan kepada tiga golongan ini adalah berpandukan kepada apa? Iman dah. Ya, niat dia dah. Kemudian sudah kepada amalnya. Ya. Kemudian juga disebutkan selain daripada itu adalah berpandukan kepada akhlaknya. Dan yang terakhir adalah berpandukan kepada ilmunya. Berpandukan kepada ilmunya. Jadi siapa yang mencapai golongan as-sabiqun al-muqarrabun, sudah pasti ilmu pengetahuannya, dan dia membenarkan ilmu pengetahuannya dan menunaikan ilmu pengetahuannya lebih tinggi daripada golongan ashabul yamin. Sebab itu kita kena ingat adalah Al-Quran Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang ada ilmu tapi dengan syarat yang beramal dengan ilmunya. Yang bertambah takut kepada Allah dengan ilmunya, Allah angkat dengan beberapa darjat. Baik, itu sekadar yang dapat kita kongsikan pada petang ini.